يا رمضان شهر الرحمة والغفران. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah Taala kerana kita diberikan umur yang panjang dapat kita menyambut dan menghadirkan diri pada penghujung Ramadan. Tahniah mubarak kepada semua yang dapat hidup, dapat menghirup udara sampai ke akhir Ramadan, dan semoga kita mendapat rahmat Allah Ta'ala dan maghfirah serta itqum minan nar. Itu apa yang telah dijanjikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan kita lupa bahawa matlamat Ramadan, siam Ramadan, qiyam Ramadan ilah la'allakum tattaqun. Itulah antara matlamat maksud yang cuba dicapai oleh setiap manusia, iaitu agar mereka mencapai tahap takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi takwa dalam bahasa yang mudah ialah kita melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Buat cakap benda yang mudah diungkap, tapi nak buatnya satu benda yang susah. Dalam Islam terdapat dua keadaan yang besar. Yang pertama, sesuatu yang dibenarkan, dibolehkan. Yang kedua, sesuatu yang dilarang. Jadi benda yang dibenarkan di dalam syariat itu banyak, dan juga benda yang dilarang itu juga banyak. Di antaranya ialah apa yang dilarang dalam Islam ialah mengumpat, al-ghibah, an-namimah. Di antara sifat-sifat yang tercela dalam Islam ialah al-ghibah. Kita bercakap, membawang, bercakap menghina orang di belakang daripada Tuhan. Itu benda-benda yang antara benda yang dilarang. Sebab pada petang ialah jangan kita menyumbang kepada perlakuan dosa, ghibah. Jangan kita menyumbang ke arah orang lain melakukan dosa kerana kita diri sendiri. Mungkin kita tahu bahawa mengumpat adalah suatu dosa. Justru kita telah meninggalkannya kerana alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang perbuatan kita, percakapan kita kadang-kadang menyebabkan orang lain melakukan dosa, mengumpat. Benda yang kita tak di luar sedar, apa kita ungkapkan, kita berkatakan telah menyebabkan orang lain juga telah melakukan dosa yang dilarang itu, mengumpat, ghibah. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita seharian, di kampung, di pejabat, di universiti, ada orang itu dia dalam mana-mana kenduri dia akan mengambil makanan dahulu, bungkus, tapau sebelum selesai majlis kenduri ataupun dan sebagainya. Ada orang suka membawa sampah daripada kereta di jalan raya. Ada orang suka menampilkan penampilan yang amat ketara dengan orang lain. Ada orang habit dia berhutang tapi tidak bayar. Ada orang sembang kencang, sembang kari. Ada yang kain tembaga, dia sendiri yang betul, semua orang tak betul. Ada juga orang yang ambil cuti setiap kali ada mesyuarat jabatan. Ada orang sentiasa letak jawatan. Ada orang mentadbir secara diktator dan sebagainya. Rumusannya, apa yang bercanggah dengan amalan orang ramai, mukhalafatul jumhur, dia akan membuatkan orang lain memperkataannya di belakang orang tersebut. Itu dia panggil al-ghibah, mengumpat. Jadi dalam kaedah umumnya, ghibah, mengumpat, membawang itu adalah satu dosa, satu sifat yang mazmumah, sifat yang terkeji, yang membawa kepada dosa. Sebagai contoh dalam Ramadan, sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kam min sha'im laisa lahu min siyami illa ju' wal dhama wal atas. Berapa ramai orang yang berpuasa tidak berdapat apa-apa kecuali mendapat lapar dan juga dahaga. Kenapa? Di antaranya ialah kerana tidak menjaga lidah, tidak menjaga mata, tidak menjaga telinga dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, mengumpat, ghibah, membawang bukan hanya dilarang dalam bulan Ramadan sahaja, tapi dilarang pada setiap waktu. Itu benda yang dosa, benda dosa dalam Islam. Justru
Marilah kita sama-sama melihat kembali kepada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudara kamu sama ada dia itu orang yang melakukan kezaliman ataupun orang yang dizalimi. Jadi dari semangat daripada hadis ini, dalam bulan Ramadan ini kita cuba untuk membantu diri kita sendiri agar kita tidak mendorong orang lain untuk melakukan dosa. Marilah kita sama-sama berusaha agar kita tidak menyumbang atau menjadi sebab kepada orang lain melakukan dosa mengumpat. Marilah kita sama-sama memperedakan tingkah laku kita, sikap kita dalam berurusan dengan orang ramai, rakan, sepejabat, sepekutu dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.